Alright, Assalamualaikum guys. Apa khabar dan salam sejahtera. Welcome back pada channel RTT, dan siapa yang belum join lagi, please subscribe kerana saya akan kongsikan iaitu tips sebenarnya dan juga how to di mana untuk capai financial freedom melalui financial market, khususnya yang saya gunakan sekarang adalah contract for difference. Okay, untuk quick punya sharing untuk you untuk hari ni ialah saya nak fokuskan pada iaitu kita ni sekarang ni, kalau you perasan kan kita dalam trading plan kita ada trend. Kan nombor satu lah kita kena identify trend, betul tak? Kita kena identify trend. Okey, dekat mana trend yang kita nak cari, sama ada di time frame mana, adakah kaedah multi time frame ataupun kita boleh pegang pada H4 semata ke ataupun H1 semata ke. So nombor satu lah kita nak cari trend kan guys. Nombor dua ialah dalam kaedah trading plan, selepas kita identify trend, tak kisahlah mereka kaedah support resistance, dynamic ke static ke, bukan itu isu dia. Tetapi point utama saya sekarang ialah supaya you faham yang pertama sekali ialah kita nak cari trend. Okey, kita nak cari trend. Totally ialah game kita nak cari trend. Sebab tu kita guna trend line ataupun moving average ataupun kita guna naked chart ataupun kita guna kaedah break dan sebagainya. Tapi konsep utama ialah sebenarnya kita nak cari trend. Betul, setuju Okey. Yang kedua, apa yang kita nak buat ialah obviously kita nak cari entry. Kita nak cari entry itu di mana tempat kita nak entry. Time frame mana, pada harga berapa, adakah di support mana, indikator apa, dan paling penting juga ialah kita nak guna berapa lot. Kan, berapa lot sizing kita, adakah 0.1, adakah 1.00, berapa banyak layer nak guna, kan, berapa capital kita nak kira, berapa risk yang kita sanggup ambil. Itu adalah mengenai entry. Dan kemudian exit. Exit ni interesting pasal kita ada dua jenis exit. So exit yang pertama ialah dinamakan sebagai, iaitu exit take profit. Obviously idealnya market ialah kita nak make money lah. Jadi secara idealnya ialah kita nak take profit. Secara ideal, tapi kat mana nak take profit? Adakah support resistance terdekat? Adakah berdasarkan kiraan PIP? Adakah berdasarkan back test? Adakah berdasarkan kiraan wave? Adakah berdasarkan ialah ambil pada time frame besar? Adakah berdasarkan kita nampak ada candlestick continuation ataupun kita nampak stoch masuk zone, power zone, kita hold TP? Adakah kita nak apa? So kaedah nak exit pun kena belajar guys. Okay, untuk take profit lah. Dan paling penting juga yang selalu saya sangat fokuskan dalam 3-4 tahun lepas dalam RTT ialah you kena exit macam mana. Paling penting ialah exit P&L you. Exit P&L tu biasanya orang sebut di mana cut loss. Pada saya tak sebenarnya cut loss. Kita adalah exit P&L, mungkin kita exit sebenarnya ialah profit. Kan, mungkin kita sebenarnya exit ialah net profit. Kan, mungkin juga kita exit ialah minimal loss kita. Jadi sebab tu saya panggil dia exit P&L ataupun saya panggil lah floating P&L, sebab kita floating. Sama ada kita dapat P&L secara realized PL ataupun apa. Sebab tu saya panggil macam tu. Dan psikologi yang exit SL ni ataupun exit PL ni kan, ataupun exit cut loss ni yang sebenarnya main psikologi penting. Sebab ramai orang sebenarnya tak boleh fokus pasalnya ialah di bila loss ataupun floating dia rasa psycho. Bila loss ataupun floating dia rasa trauma. Tambah-tambah dia pernah loss sebelum ni kan. Jadi itu antara key yang kenapa saya bagi highlight tajuk ni lah, supaya you faham iaitu apakah sebenarnya yang kita nak buat dan juga macam mana dia nak bagi kepada kita punya tindakan sewajarnya supaya kita dapat result. Itu point dia. Okay. So, jadi kalau you perasan apa saya sebut nombor satu lah trend. Okay, maksud kita kena define trend. Nombor dua lah kita nak define entry zone berdasarkan capital lot layer dan juga kita punya leverage dan sebagainya, risk tolerance, dan kita nak menentukan kita punya exit, sama ada take profit ataupun kita nak exit PL profit ataupun loss. Okay. Jadi kenapa saya buat video ni, saya nak highlight pada ialah mana perlu tumpu dulu. Okay, sebagai orang yang sangat baru guys, you fokus kepada iaitu exit PL. Okay, exit iaitu macam mana kalau benda tu floating melawan arah you, apa you nak buat. Itu lagi most important kalau you baru. Faham tak? Bila you dah understand yang you ada PVM yang jelas, di mana you dah capai tahap survival dan you capai tahap ialah make little money, dan you juga capai tahap ialah make money dengan skill kan, dengan modal dan juga lot sizing yang sesuai. So you kena faham yang kedua, selepas tahap you dah mahir zone D ni ataupun mahir zone floating ni, you pergi ialah macam mana you nak cari trend dengan lebih tepat. Sebab bila you dapat cari trend dengan betul, entry you automatic betul walaupun entry you kat mana pun. But entry kita cerita kemudian. Jadi nombor satu lah you kena faham, kalau aku dah tahu daripada konsep break, retest, exit aku ni, maksudnya you boleh gunakan CDS ataupun trend ataupun tak kisahlah. Sebab saya bukan nak berbicara pasal teknik guys, saya nak berbicara ialah you nak guna apa sebenarnya. Okay, jadi point saya utama ialah saya nak you faham iaitu macam mana sebenarnya dari satu sudut, iaitu saya nak you nampak ialah selepas you faham untuk betul-betul faham jelas pasal macam mana PL ni nak handle ni, floating PL ni, you handle trend. Sebab tu kalau you perasan sekarang ni topik saya banyak fokus kepada confluence dan cycle. Okay, saya start bagi anda strategi untuk trend. Macam mana kita nak define trend? Adakah kita nak guna multi time frame? Adakah nak guna 2 time frame? Ataupun 3 time frame? Ataupun adakah kita nak gunakan macam mana sebenarnya? Jadi sebab tu kita pergi kepada kaedah dinamakan trend. Macam mana nak tahu trend? Trend juga ada cycle dia, ada confluence dia. Kan, trend dia ada deep bottom. Dia ada high dengan low.
Kan dia ada juga ialah sideway, break, retest kan. Jadi apakah kat mana kita nak ambil tu? Itu antara key yang saya nak highlight pada you ialah pasal trend lah. Okay? Lepas tu bila you dah gila-gila mahir trend, you pergi pada entry. Oi, tak balik coach. Orang lain fokus entry, sharp margin, full margin, sharp entry. Ya, kita juga akan cari sharp entry. Tetapi sebagai iaitu follower aktiviti, sebagai follower saya, Jero Azrul kan, you follow saya, mazhab yang saya bawa ni ialah kita always market is random. Dan market is high adversity, so kita meletakkan probability kita always 50-50. Walaupun kita dah letak banyak gila kemangkalian untuk kurangkan risiko kita always take care 50-50 pasal kita nak jaga risiko guys. Sebab fikiran yang bawa kepada objektif di reward akan bawa emotion disorientation. Fikiran yang bawa kepada expectation melampau dapat income melampau akan bawa kepada emotion disorientation. So you faham benda tu kan guys? Okay, so maksudnya saya tak nak buang masa you, tetapi saya nak highlight pada you benda ni sangat critical guys. Okay, you kena start faham macam mana aplikasi dia, you kena start faham macam mana nak gunakan sepenuhnya apakah kefahaman you supaya you boleh buat tindakan yang sewajarnya dan akhirnya dapat result melalui you tengok my Facebook. Tapi tak cukup my Facebook juga, you kena grow account you. Kan? Saya nak you sampai $50,000, $100,000 US account dan you dapat 5%, 10%. Oh, senang hati hidup bang. Dan dia tak susah capai masalahnya, dia bukan benda susah. Kan? Tapi dia perlu masa, dia perlu ni. Jadi ramai orang sebenarnya nak jalan cepat. You faham tak? Dia sebagai contoh kan, tadi masa saya tengah makan tadi kan saya duduk cakap dengan Mira. So saya kata sebenarnya konsep orang nak cari full margin ni dengan konsep orang yang nak jaga risiko ni dia ibarat konsep apa tahu? Ibarat konsep Sifu bukan Sifu yang full margin tu saya nak cerita ni, Sifu yang buat diet tu. Bukan buat diet, Sifu yang six pack kan. Dia akan tunjukkan dia okey macam dapat six pack, buat workout ni. Okey macam mana sebenarnya nak buat dapat badan lean, kena buat workout ni. Semua pasal workout. Jadi kalau you perasan sebenarnya yang boleh buat jadi lean ataupun jadi workout tu sebenarnya lah diet. Tapi dia tak cerita kat buat diet ni. Ada tapi kurang. Jadi ibaratnya kalau dalam industri apa yang saya sedang buat ni sekarang ni lah, saya bercerita pasal jaga risiko. Saya ibaratlah kalau dalam training secara fizikal ni, ialah body fizikal tu, saya fokus kepada jaga diet. Kan? Orang lain fokus kepada teknik. Teknik adalah macam mana nak push up lagi power, nak besarkan lengan sebagainya. Semua datang pada diet guys. 70% daripada diet. Sama juga ialah iaitu daripada kita punya trading kita, psikologi 80% dan 70% ialah sebenarnya detail gila pada ialah pengurusan psikologi dan 10% dalam 80% tu ialah you punya money management. Risk management. Sebab tu antara benda key yang sangat penting ialah you kena faham apa yang you patut fokus guys. Kan apa sebenarnya yang you patut fikirkan, bukannya ialah kita ikut-ikut orang. So kena ingat iaitu kita kat mana? Kita sebenarnya dalam reality sekarang ialah saya fokus dengan satu apa guys? Iaitu satu ialah kita punya exit PNL. Sekarang ni kita dekat zone ialah trend. Macam mana kita nak betul-betul trend dan kita nak define balik entry kita iaitu dalam macam mana kita nak buat entry kita lebih sharp dan sebagainya. Okay? Saya akan bincangkan sharp entry sebenarnya. Pengkukuhan entry, confluent dan sebagainya. Memang kita ada benda tu. Cuma kita bawa you lah supaya you buat tindakan yang betul. Sebab saya nak you mula dengan betul dan buat langkah yang betul. Jimat masa, tak payah nak try and error. Okey, dalam Financial Freedom Bootcamp yang saya akan buat selama 5 hari 4 malam, kita akan fokuskan kepada konsep ni. Betul-betul kita kau-kau pergi supaya kita more profitable, lebih tenang, yakin, santai dan secure kita punya masa depan. Alright, jumpa lagi dan salam hormat. Please komen bawah ni, kat mana you fokus sekarang? Kalau you fokus awal-awal trading masuk trend entry, saya silap. Fokus pada exit dulu, pergi pada trend, kemudian pergi pada entry. Alright, entry last sekali. Jumpa lagi dan salam hormat dan all the best. Thank you, jumpa lagi.